Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, alhamdulillah, sedar tidak sedar pada hari ini kita telah pun masuk ke hari yang ke-14 Ramadan. Ini bermakna kita telah berpuasa selama 2 minggu. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kurniaannya untuk kita teruskan beribadah, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi mudah-mudahan semakin hampir kepada akhir Ramadan ini kita dapat mengekalkan, bahkan menambahkan lagi momentum kita di dalam bulan Ramadan ini insya-Allah. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada hari ini kita berada di dalam juzuk yang ke-14. Yang mana dalam juzuk yang ke-14 ini terkandung di dalamnya 2 surah, iaitu surah Al-Hijr dan juga surah An-Nahl. Yang mana kita akan bincangkan sedikit daripada surah An-Nahl, yang mana ulama juga menyebutkan bahawa surah An-Nahl ini sebagai surah An-Ni'am. Iaitu surah yang mana menceritakan kepada kita tentang banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Dan antara nikmat yang terbesar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ini, iaitu nikmat Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang ke-64 di dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "Wama anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzina ikhtalafu fi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada kita bahawa Allah menurunkan Al-Quran ini kepada manusia dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi memberikan penerangan-penerangan, untuk Nabi menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang telah berlaku di dalam kalangan umat ini. Dan kemudian apa yang menariknya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-65, Allah kata, "Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha." Ya, ini sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mana menurunkan air, ya ini hujan, yang mana hujan itu tadi memberi peranan untuk menghidupkan kembali tanah-tanah yang telah mati. Jadi kalau kita melihat di sini, Allah Subhanahu Wa Taala seakan ingin membuat perbandingan di antara Al-Quran dan juga hujan. Yang mana kita sebut di dalam bulan Ramadan sebagai bulan yang mana kepanasannya membahang. Jadi apabila suasananya panas, apa yang kita perlukan adalah perlukan kepada hujan yang mana mendamaikan, yang mana menenangkan. Jadi seolah-olah Al-Quran itu diibaratkan sebagai hujan, bahkan disebutkan di sini perbandingannya, iaitu Al-Quran itu diibaratkan sebagai hujan. Jadi tuan-tuan, apabila hujan turun ke atas muka bumi ini, maka bumi ini akan dihidupkan semula disebabkan adanya titisan-titisan air hujan. Maka begitu jugalah Al-Quran. Dan kita ini yang mana diibaratkan, bahkan kita diciptakan daripada tanah, iaitu ibarat kita ini adalah bumi tersebut. Maka Al-Quran itu adalah hujan, dan apabila Al-Quran itu turun mengenai kita, masuk ke dalam hati kita, maka dia akan menghidupkan jiwa-jiwa kita. Dengan syaratnya kita menanam benih-benih di dalam jiwa kita, seperti mana kita tanam benih di dalam tanah, iaitu benih keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memulakan tentang ayat puasa sebagai contohnya, "Ya ayyuhallazina amanu", wahai orang-orang yang beriman. Ya, ini barang siapa manusia yang mana ada benih keimanan di dalam dirinya, dia masuk ke dalam bulan Ramadan, dicurahkan pula hujan Al-Quran di dalamnya, insya-Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ketakwaan kepada orang tersebut. Jadi apabila hujan ini turun, maka dia akan ada 2 situasi keadaan bumi yang mengenai hujan ini. Yang pertama iaitu bumi yang mana kena hujan diturunkan ke atasnya, maka ia tidak memerlukan peranan manusia di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala
menurunkan hujan di hutan-hutan yang ada di Malaysia ini, ataupun di mana-mana hutan sekalipun, yang mana tidak ada peranan manusia di dalamnya. Tak ada pun manusia yang pergi korek tanah, tak ada manusia yang pergi gali lubang, letakkan biji benih dan sebagainya, tak ada. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan hal tersebut. Ini dalam kehidupan kita ini, ada orang yang mana menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada usaha daripada sesiapa pun. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan air hujan ini tadi, hidayah ini kepada seseorang tanpa ada peranan sesiapa pun. Itu satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala boleh lakukan. Dan satu bahagian yang lain iaitu adalah apabila satu tanah yang mana apabila hujan ini turun, maka ia perlukan kepada peranan manusia. Yakni peranan manusia untuk menanam biji benih, untuk membaja, untuk mengalirkan air hujan tadi kepada tanaman-tanaman. Maka di sinilah pentingnya peranan manusia untuk menyampaikan, untuk menyebarkan risalah-risalah dan menyebarkan Al-Quran. Jadi sebab itu kita akan bincangkan pada hari ini pada ayat yang ke-125 di dalam suratul Nahl yang berbunyi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu mimman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita dapat tahu tadi bahawa di atas muka bumi ini ada tanaman yang mana memerlukan kepada peranan manusia. Manusia ini memerlukan mengerahkan tenaganya untuk menjadikan tanaman itu subur. Jadi inilah peranan manusia, sebahagian manusia yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberikan hidayah kepadanya untuk dia menyampaikan kepada manusia yang lain tentang keimanan, tentang dakwah ini. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat pada 125 di penghujung surah An-Nahl ini, Allah mengatakan ud'u. Ya, ini dakwahlah, ajaklah, serulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita mengatakan tentang dakwah, apabila kita mengatakan tentang seruan, apabila kita mengatakan tentang ajakan, maka ajakan ini yang pertama sekali mestilah ajakan yang mana bersifat kasih sayang. Bahkan orang yang kita ajak itu adalah orang yang kita sayang, orang yang kita rapat. Jadi kalau tuan-tuan nanti selepas daripada Ramadan mungkin nak buat open house dan sebagainya, siapa yang kita ajak? Yakni kawan-kawan kita, adik-beradik kita yang mungkin kita rapat, jiran-jiran kita. Jadi apabila kita nak mendakwah ke dalam masyarakat, kita berperanan untuk mengajak masyarakat, untuk mengajak masyarakat dengan kasih sayang, dan kita tumpahkan kasih sayang itu supaya kita boleh mengajak mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ud'u, ajakkan. Ya, ini dakwah ini berbeza dengan dakwah. Ya, ini dakwah ini adalah ajakan. Manakala dakwah ni sebagai contoh seorang peguam yang nak mendakwa orang yang bersalah, maka dia dah ada dah senarai kesalahan, bila dilakukan, waktu bila, salahnya apa dan sebagainya. Jadi kalau kita menjadi pendakwah yang mana dah ada dah kesalahan, ini kita dalam setiap kebaikan yang seseorang lakukan, kita nak juga cari kesalahan-kesalahan. Kita dah tahu dah kesalahan orang ni dalam video sebagai contohnya, pada minit yang keberapa, salahnya apa dan sebabnya apa. Ini kita mencari kesalahan-kesalahan hingga kita meninggalkan kebaikan-kebaikan yang mahu disebarkan. Itu adalah dakwah. Tapi dakwah ini adalah ajakan, iaitu kita mengajak dengan kasih sayang. Bahkan apabila kita sebut ajakan, yang mana boleh jadi sebagai contoh, kalau kita ajak kawan kita, jom kita pergi ke Cameron Highland ke mana-mana, mungkin kita juga tak pernah lagi pergi ke sana. Yang ini ajakan ini bukan semestinya tunggu kita perfect dah buat dah semuanya, tapi ajakan ini adalah untuk kita sama-sama untuk melakukan sesuatu kebaikan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan
ud'u ila sabili rabbika. Tuan-tuan dan puan-puan, menariknya pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala tak kata ajaklah kepada destinasi-destinasi tertentu. Sedangkan kalau kita nak ajak kawan-kawan kita nak pergi ke mana-mana, maka kita akan sebut destinasinya. Jom kita pergi ke satu tempat ni, satu tempat itu. Tak ada kita katakan jom kita pergi ke jalan ni, kecuali nama tempat tu adalah jalan sekian-sekian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sabil, yang mana di dalam Al-Quran ada bezanya apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan sirat yang juga menunjukkan kepada jalan, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan sabil yang juga menunjukkan kepada jalan. Apa perbezaan di antara kedua lafaz ini? Sirat adalah satu jalan yang besar. Ini kita ibaratkan, kalau kita di Malaysia ni kita ada highway yang besar, yang semua orang yang nak balik jalan ketika mana Aidilfitri nanti. Ini jalan yang besar, highway. Yang mana di dalam jalan yang besar itu terdapat jalan-jalan yang kecil yang kita sebut sebagai lane. Ini line. Dan ini jalan yang kecil itu, itulah yang disebut sebagai sabil. Ya, ini apabila kita melihat sebagai contohnya, satu lebuh raya yang ada 3 lane. Lane yang paling kanan adalah lane untuk orang yang bawa laju ataupun lane untuk memotong. Lane yang pertengahan adalah orang yang sederhana kelajuannya. Yang mana lane yang paling kiri adalah kebiasaannya untuk kenderaan-kenderaan yang berat. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita, memerintahkan kita untuk mengajak manusia ini bukan kepada destinasi. Kerana apa? Kerana kita pun tidak tahu destinasi kita yang akhir ini ke mana arahnya. Kita tahu adanya destinasi, tapi kita tak tahu apakah destinasi kita ini, kita akan sampai ke mana. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita untuk mengajak manusia ni untuk berada di atas jalan ini. Yang mana apabila seorang manusia berada di atas jalan ini, maka dia melihat kepada tabiat manusia tersebut. Yang mana kita sebut tadi ada 3 lane tadi. Melihat kepada tabiat manusia itu bagaimana. Ada orang yang mungkin apabila diajak, maka dia laju seperti mana berada di lane kanan. Cepat dia menerima dakwah tersebut. Ada orang yang mana sederhana, dan ada orang yang mana mungkin dia lambat. Tetapi apabila kita berdakwah itu dengan cara hikmah, maka kita akan meraihkan orang-orang yang jenis-jenis orang ini. Yang mana ada orang yang cepat, ada orang yang sederhana, ada orang yang mungkin lambat. Kita tengok di dalam Al-Quran, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang pengharaman Arab kepada generasi yang mana generasi yang terbaik, yang mana tidak ada mana-mana generasi pun yang lebih baik daripada generasi sahabat. Sebagai contohnya dalam bab pengharaman Arab, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan Arab ini dengan Allah mengatakan bahawa Arab ini di dalamnya ada keburukan. Bahkan keburukannya itu lebih besar berbanding kebaikan yang ada. Dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat berkenaan janganlah kamu mendekati solat, nak melaksanakan solat dalam keadaan kamu mabuk. Dan akhir sekali, peringkat yang terakhir yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di dalam suratul Maidah, yang mana antara surah-surah yang akhir juga yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa arak itu merupakan rijsun, maka fajtanibu, maka diharamkan secara total. Jadi kita melihat bahawa generasi yang terbaik ini pun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan masa kepada mereka untuk mereka melakukan perubahan. Ini kan pula kita manusia yang biasa, yang jauh daripada generasi, jauh daripada tarbiyah seperti mana yang mereka dapat direct daripada Rasulullah SAW. Seharusnya kita memberikan masa kepada manusia untuk berubah. Tak boleh kita kata hari ini kita berdakwah, esok kita nak dia jadi baik. Ramai orang yang macam tu. Mungkin ada orang yang mengadu, anak saya tak solat, dan suami saya ni tak solat. Macam mana kita nak bagi suami, nak bagi anak saya ni disebut, dicakap sekali dia terus berubah? Tidak.
tuan-tuan. Jadi kalau kita lihat kembali tadi yang saya sebutkan di dalam mukaddimah, apabila Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan Al-Quran dengan hujan, air, seorang petani apabila dia menanam biji benih, maka dia akan setiap hari dia akan datang untuk menyiram air, memberikan air. Bahkan dilakukan dalam tempoh yang lama sebelum ia tumbuh menjadi pokok. Ini perlukan kepada masa. Jadi kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kita ajak manusia untuk berjalan, untuk berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, di atas jalan kebaikan. Yang mana jalan kebaikan ni pelbagai. Ada orang yang mungkin boleh jalan kebaikan melalui solat, ada orang melalui puasa, ada orang melalui sedekah. Banyak lane yang ada. Dan di atas lane tersebut ada orang yang mana cepat, ada orang yang mana sederhana, ada orang yang mana slow sedikit. Jadi kalau kita melihat sahabat juga sedemikian. Memang ada sahabat yang mana cepat sebagaimana Abu Bakar. Nabi SAW dakwah terus diterima. Tetapi kita tak boleh nak comparekan Abu Bakar itu kepada kita, kepada manusia. Hatta Abu Bakar comparekan, dibezakan, dibandingkan dengan sahabat. Abu Bakar ni hebat, agungnya keimanan Abu Bakar ni. Ni apatah lagi kita. Ada juga sahabat yang agak sederhana. Sebagai contoh Umar, yang mana mengambil masa lebih kurang dalam 5 tahun. Ada orang yang lebih lambat, sebagaimana Abu Sufyan yang lebih lama. Jadi kita meraihkan manusia ini dengan tabiatnya, maka kita teruskan mengajak manusia ini untuk berada di jalan yang benar, dengan cara yang benar, maka itulah yang disebutkan sebagai hikmah. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir, hikmah ini juga merujukkan kepada bukan sekadar cara kita, tetapi apa yang kita gunakan bil hikmah, dengan apa yang kita gunakan, iaitulah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi mau'izatil hasanah ini merupakan satu bentuk pengajaran, satu bentuk peringatan yang mana akan sampai kepada hati-hati manusia. Yang ini kita memberikan peringatan, memberikan pengajaran supaya ia sampai kepada hati manusia, tapi sampai yang bagaimana? Sampai yang dalam keadaan hasanah. Mungkin kita menyebutkan sesuatu ungkapan, kita memberikan sesuatu pengajaran, mau'izah juga, tapi bukan mau'izah yang hasanah. Sampai kepada hati manusia, tetapi hati manusia itu dalam keadaan terluka menerima teguran kita. Kita tengok di dalam sirah yang masyhur, antaranya kisah Hasan dan juga Husain, cucu kepada Nabi SAW, yang mana mereka berdua ni melihat seorang tua yang mana mengambil wuduk dalam keadaan yang tidak sempurna. Jadi hikmahnya mereka ni, menggunakan mau'izatil hasanah ini, adalah mereka pada permulaannya seolah-olah seakan bergaduh. Siapa yang lebih baik cara wuduknya. Jadi dia minta orang tua ini tadi untuk menjadi hakim. Menjadi hakim, melihat mereka berdua, Hasan dan Husain ni, untuk berwuduk. Maka orang tua ni menjadi hakim, siapakah yang lebih baik wuduk mereka. Setelah mereka berdua selesai, apa kata orang tua ni? Dia kata, kedua-dua kamu ini, Hasan dan Husain ni, mengambil wuduk dengan cara yang baik, akulah yang mana ambil wuduk dengan cara yang tak betul. Jadi melihat kepada perkara ini, sirah ini, kita melihat bahawa bagaimana Hasan dan Husain yang mana ditarbiah oleh Nabi SAW menggunakan kaedah mau'izatul hasan. Ini perubahan kepada orang itu dengan cara orang itu boleh terima, rasa aku yang salah, perubahan aku yang salah. Tetapi kalau kita meneruskan mau'izah, yakni satu peringatan yang sampai kepada hati, tapi dalam keadaan bukanlah hasanah, sebagai contoh melabel sampai kepada hati, ini terasa, tapi dalam keadaan yang sukar untuk diterima. Jadi sebab itu mau'izah hasanah ini satu peringatan yang mana boleh sampai kepada hati dan juga diri seseorang tersebut. Dengan cara apa lagi? Iaitu dengan cara kita menyampaikan kepada manusia ini, menganggap bahawa manusia ini semuanya sama. Sama dari sudut bahawa manusia ini memerlukan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala.
Hatta kita yang bercakap ini pun, hatta kita yang menyampaikan dakwah, kita juga memerlukan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita menyampaikan dalam keadaan kita nak mengajak manusia ke arah kebaikan, mengajak manusia dengan hikmah, mengajak manusia supaya sampai kepada hati dia, dan daripada hati dah mulakan perubahan ke arah kebaikan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wajadiluhum billati hiya ahsan, dan juga berdebatlah dengan mereka dengan ahsan. Ya, ini kalaulah seorang yang mana melakukan penghinaan, sebagai contoh, sebelum ini viral tentang penghinaan terhadap Nabi SAW. Jadi bagaimana untuk kita nak berdebat? Kalau kita nak berdebat, kata Allah Subhanahu Wa Taala wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaulah mereka menghina ini menggunakan kata-kata yang kesat, kata-kata yang kotor, maka kita menggunakan kata-kata yang baik. Dan kalau mereka menggunakan cara yang kasar, maka kita menggunakan cara yang lembut. Berdebat ni tak semestinya kita berdebat melalui kalam. Kadang-kadang ada orang bercakap perkara yang buruk, tetapi kita boleh counter balik dengan akhlak yang baik. Iaitu akhlak yang ahsan. Jadi ini adalah 3 uslub yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam suratul Nahl, bagaimana untuk kita menyampaikan dakwah yang menjadi peranan kita tadi. Sebagaimana air hujan tadi yang perlu dialirkan kepada tumbuhan, maka itulah peranan manusia untuk mengalirkan ayat-ayat Al-Quran, mengalirkan hadis-hadis Nabi SAW untuk disampaikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini satu peringatan yang penting juga bagi kita, terutama juga orang yang menyampaikan dakwah. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui siapa yang berada di dalam kesesatan dan tersesat daripada jalannya, dan siapa yang berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nak menyebutkan kepada kita, walaupun kadang-kadang kita ni menyampaikan dakwah, walaupun kita berada di dalam organisasi dakwah, apabila kita melihat masyarakat awam, jangan kita mengatakan, oh, aku perlukan dakwah kepada mereka kerana apa? Kerana mereka ini tak dapat petunjuk. Yang mana sebenarnya kita sendiri pun tidak tahu bahawa adakah kita ini mendapat petunjuk. Sebab tu doa ni, ajakan ini, iaitu kita mengajak diri kita sendiri dan juga mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermakna apabila kita dah Islam dah lama dah, kita ada ilmu, kita berada di dalam organisasi Islam, kita boleh mengatakan, oh, orang ni tak dapat hidayah, orang itu sesat, orang ini sekian, orang ini sekian. Kerana apa? Kerana yang mengetahui bahawa seseorang itu berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengetahui seseorang itu berada di dalam kesesatan, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan apabila kita mengambil peranan dakwah ini dengan cara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan cara yang hikmah, melihat kepada situasi seseorang itu dengan cara mau'izatil hasanah, iaitu kita memberikan pengajaran dan juga peringatan yang sampai kepada hati dengan cara yang baik, dan juga kita berdebat dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk meneruskan sunnah yang paling besar yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, iaitu sunnah di dalam dakwah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.